talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Checkers, what can I say? I got gold jeans. Real kings do king things. Live like one, breathe like one, killing shit by any means. Everybody can't lead like one, nah. Is it really me? Gotta check and see my legacy like royalty, and I act like it. If you know, better act like it. Look at me now, you can't hold me down. So give me the crown. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they got want the name. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Make way for the king of kings for a long stretch, no limousine. If you talking winners, gotta intervene. I'm the biggest one of those you ever seen. I'ma need a crown. I'm the only one that ever held it down at the tip top. People flip flop every day, not I. Top 5, I'm a big shot. I'm the one that wanna take the big shots. Big balls, big rings, big rocks, big bag, big moves, big cars, big man, big plan. Get lost, we've been this wrong. Look at me now, you can't hold me down. So give me the crown. It must be a thing. It must be the poise that silence the noise. It must be the heart that sets me apart. It must be the game that gave me the name. It must be the truth, I could be the proof. It could be the chain, it might be the shoes. They watching my moves, they chasing the fame. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Make way for the king. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ca'an, wanakum, sawadikap. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan syukur kehadirat ilahi kerana kita dapat bertemu pada malam ini. Untuk kali ini, topik kali ini kita akan berbincangkan tentang sikap bos yang teruk. So apa yang kita akan boleh belajar daripada sikap bos ini? Agar kita sebagai majikan, kita sebagai bos tak adalah nak jadi bossy, tak adalah nak feeling bos sangat. Agar kita nanti yang mana-mana yang nak jadi, yang berimpikan nak jadi bos pun tak adalah mengamalkan perangai-perangai buruk macam ni. Agar kita orang kata didoakan yang baik-baik lah oleh anak buah kita. Kita tak nak kita hidup dengan doa-doa yang tak elok daripada anak buah. Jadi kalau kita buat elok-elok, kita jadi bos yang baik, insya-Allah doa-doa yang baik yang akan yang akan dipanjatkan oleh anak-anak buah kita kepada kita, dan alhamdulillah keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi apa yang kita akan belajar pada malam ini, saya harap untuk diri saya sendiri juga kita belajar dan kita fahami dan kita amalkan agar ianya tidak berlaku pada diri kita, agar ianya kita jadikan sempadan dan kita belajar bagaimana nak menjadi seorang bos, bagaimana nak jadi seorang majikan yang terbaik, di samping kita menjalankan, melaksanakan tugasan kita yang terbaik, dan pada masa yang sama juga kita dapat mengekalkan ukhuwah
dengan anak-anak buah kita. Itu yang penting. Jangan kita jadi bos, kita jadi duduk seorang-seorang kat atas sana. Tak ada siapa nak kawan dengan anda. Tak ada siapa nak orang kata nak bawa berbincang dengan anda. Tak ada siapa nak bawa bercakap dengan anda. Tak ada siapa yang nak pergi lunch dengan anda. Anak-anak buah cuba mengelakkan diri daripada berjumpa dengan anda. Berselisih tepi jalan pun lari jauh-jauh. Sebab apa? Takut dengan bos. Meluat tengok muka bos. Perangai huduk. Boleh didoakan pula, Allah hari ni harap-harap bos aku tak ada lah, kok sakit ke, mati ke. Sebab apa? Meluat tengok muka bos. Doa-doa macam ni kita tak nak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak hidup kita berkat. Berkat daripada doa-doa yang baik daripada anak-anak buah. Kita tak nak nanti anak-anak buah asyik doa benda-benda yang tak baik saja. Alright, so apa yang kita nak belajar daripada sini? Like, comment dan share video saya ni agar lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian video ini. Yang pertama, control. Suka kawal ni, suka mengawal, suka memongkong, suka orang kata manipulate anak-anak buah ni sampai tak boleh nak bergerak langsung. Semuanya nak dibagi tahu, semuanya nak diberitahu, semuanya nak nak dikawal, sampai jadi puppet kau untuk kesian. So dalam keadaan macam ni, kita sebagai bos, tanggungjawab seorang majikan adalah salah satunya adalah development of our employee. Kalau kita keep on controlling our associate, our employees, and at the end anak buah kita tak akan berkembang, anak buah kita tidak akan maju, anak buah kita tidak akan orang kata belajar sesuatu daripada apa yang dia orang buat. Apa yang dia orang buat hanya sekadar arahan, mengikut arahan bos saja. Dan dia orang tak belajar, dia orang tak mampu untuk orang kata berdikari, dan dia orang tak mampu untuk membangun dalam career mereka. So tanggungjawab seorang bos, part of it adalah career development. To build up the successor. Apa tu successor? To build up satu masa nanti ada orang yang mampu menggantikan tempat anda sebagai bos, dan pada masa yang sama mungkin kita boleh orang kata boleh memegang tampuk pimpinan yang lebih tinggi, ataupun kita dapat better opportunity out there. So itu adalah tanggungjawab bos. Itu adalah tanggungjawab sebagai seorang majikan. Okay. Yang seterusnya, indecisive. Ini satu lagi seorang sikap seorang bos yang mangkuk hayun orang kata. Mungkin orang kata keberadaan dia, kewujudan dia menjadi bos pun atas dasar pilih kasih, atas dasar kipas terlebih sangat dengan bos dia yang atas tu, atas dasar seniority, dah tak ada orang lain saja mungkin, jadilah bos. Dan bos di sini indecisive, tak boleh membuat decision, dan tak tahu nak buat decision. Kalau ada masalah sikit, tak tahu nak buat decision, tak tahu nak buat orang kata 7 step problem solving, tak tahu nak buat macam mana cara untuk buat untuk mendapatkan root cause kepada masalah-masalah yang dihadapi. Ini masalah. Ini isu yang cukup cukup serius. Kalau kita sebagai bos, kita sebagai majikan, kita tak tahu macam mana nak bawa anak buah kita ke satu arah tuju, ke satu matlamat, ke satu direction atau objektif atau goal dalam syarikat, better jangan jadi bos, tuan-tuan dan puan-puan. Takut saat ni anak buah seorang pergi ke kiri, seorang pergi ke kanan, seorang pergi ke depan, seorang terlepas ke belakang. So sebagai bos, kita perlu clear dengan direction kita. Okay, bulan ini kita nak capai target 100,000 output. Macam mana nak capai 100,000 output? Ini dia. Ini dia punya dia punya step dia. Ini dia apa yang kita perlu buat hari ni. Macam tu cara dia. Jadi kita kena show direction, tunjukkan direction yang jelas untuk anak-anak buah kita follow bersama-sama. Alright. Dan yang seterusnya, stubborn. Ketegak. Ini ketegak paik ni, orang Penang kata ketegak paik. Yang jenis orang kata tak boleh nak ditegur langsung. Kira putih-putih lah, hitam-hitam lah.
Dia tak ada nak dengar cakap anak-anak buah dia, tak ada nak dengar nasihat anak buah dia, tak ada nak dengar orang kata komen ataupun pandangan daripada anak buah. Bos-bos macam ni elok-eloknya ikat kaki, ikat tangan, bubuh dalam tong, bubuh simen, lempak masuk dalam laut. Sebab apa? Memang tak boleh pakai lah tuan-tuan. Kita wujudnya sebab bos ni adalah disebabkan oleh support daripada anak-anak buah. Lama mana kita nak jadi bos kalau kita tidak ada support daripada anak-anak buah? Mungkin kita boleh lah setahun 2 tahun, lepas tu orang penat pula lah. Sebab apa? Target tak capai mungkin. Ataupun anak-anak buah duk keep on duk maki hamun, keep on duk doa benda-benda yang tak baik, kita jatuh sakit, kita pengsan, kita mati dan sebagainya. Saya ada juga kes di syarikat saya yang pertama dulu, dalam sejarah kehidupan saya, di mana seorang bos ni production seorang bos ni memang dia punya rutin harian dia masuk pagi, dia punya salam pagi tu kira maki je. Salam pagi kena maki, pom maki. Lepas tu salam petang, salam pengakhiran tu pun maki juga. Dan inilah bos yang cukup baik, bos yang terbaik, best employee of the year. Silaplah company kalau kita pilih manusia-manusia durjana sedemikian untuk dijadikan contoh, untuk jadikan orang kata model syarikat. Memang salah banyak. Dan akhirnya bos ni tak lama lah pun. Akhir sekali dibuang kerja, dan ni tak tahu buat kerja apa lah. Okay, so stubborn. Tolong sebagai bos, tolong jangan degil lah. Sebab kita ada di atas ni dengan pengalaman dan sebagainya, tapi kita kena faham bahawa orang yang membuat kerja, orang yang hands on dalam kerja tu adalah anak-anak buah kita. Kita takut nanti kita, setiap manusia, every individual, they have their own blind spot. Jadi kita perlu leverage ni anak-anak buah kita ni, dia punya pengalaman mereka, dia punya pandangan mereka, yang hands on dalam buat pembuatan kerja. Jadi kita kena leverage tenaga mereka untuk dapatkan idea, untuk dapatkan pandangan yang bernas, untuk memperbaiki proses, untuk memperbaiki sistem bekerja di tempat kerja kita. Itu adalah ilmu yang terbaik tuan-tuan dan puan-puan. Daripada kita duk shock sendiri, our style is the best, our method is the best method and proven. Yes, proven satu masa dahulu, mungkin tidak sekarang tuan-tuan dan puan-puan. That's why kita kena leverage, kita kena hormat anak-anak buah kita. Jadi kita hormat anak-anak buah kita, anak-anak buah kita willingly untuk mengemukakan pandangan dan pendapat untuk pembaikan pada masa akan datang. Resistant. Resistant. Ini jenis-jenis macam ketegak juga lah. Jenis tak mau berubah. Jenis yang kata stagnant ni. Kalau kata lah ni dia buat cara ni, proses macam ni lah dia nak. Sampai ketua. Ini banyak yang berlaku kepada orang panggil baby boomers. Yang berumur 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Baby boomers yang memang kurang, orang kata, dia punya acceptance kepada perubahan-perubahan ni. Tuan-tuan dan puan-puan, zaman sekarang ni kita tidak boleh stagnan dengan cara ataupun style kerja kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab baru-baru ni 2-3 hari lepas saya ada buat technology evolution. Cuba kita tengok macam mana teknologi berubah dari semasa ke semasa, macam mana teknologi telefon berubah dari semasa ke semasa, macam mana teknologi television berubah dari semasa ke semasa, bagaimana teknologi kamera berubah dari semasa ke semasa. Berubahnya teknologi tersebut, maka menjadi satu keperluan untuk kita juga sebagai manusia perlu berubah cara ataupun pendekatan kita untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Kita tak boleh melaksanakan tugasan dengan cara yang lama, mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Ilmu yang kita pelajari 5-6 tahun lalu mungkin dah expired, tuan-tuan, dah obsolete. Jadi kita kena timba ilmu yang baru, kita kena timba kaedah ataupun cara, method yang baru untuk melaksanakan tugasan kita dengan lebih efisien, dengan lebih pantas dan tangkas.
So ini yang penting tuan-tuan dan puan. That's why kita kena sentiasa berubah. Kita kena sentiasa adapt to the change in the organisation. Adapt to the, orang kata, the way what's the technology required daripada diri kita. Then we'll become a better boss, majikan di dalam organisation, a better person dalam organisation. Dan bila kita mudah untuk berubah, kita juga mudah untuk approach anak-anak buah kita untuk bersama-sama melalui perubahan tersebut. Sebab kita kena lead by example. Kalau kita tak nak berubah tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai majikan, kita sebagai bos tak nak berubah dan kita harapkan perubahan daripada anak-anak buah, memang tidaklah tuan-tuan dan puan-puan. Nama pun lead by example. Hang berubah, kami akan berubah. Hang tak berubah, hang nak suruh kami berubah, lantak hang lah. Okay, so please tolong puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, tolong don't. Jangan sebagai majikan ni kita yang pertamanya perlu mudah untuk adapt to the changes happen in the organisation. Yang kelima, micromanage. Ini satulah tuan-tuan dan puan-puan, micromanage. Kita sebagai majikan, kita sebagai bos, kita janganlah melayan anak-anak buah kita semua micromanage, semua micromanage, tunjuk step by step macam mana nak buat tugasan. Kawan ni dah kerja 10 tahun untuk buat kerja yang sama tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu nak micromanage, dia tahu macam mana nak buat kerja dia tuan-tuan dan puan-puan. Kawan ni pula baru bekerja, of course yes, bagus untuk you micromanage sebab dia baru bekerja, dan dia baru sangat dengan tugasan tersebut, then this is good untuk you buat micromanage. Tetapi kawan ni dah 10 tahun, kawan ni dah 5 tahun yang dah biasa buat kerja tersebut, dah tahu macam mana selok belok tutup mata pun boleh buat kerja tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu nak micromanage lah. Yang terbaik seminggu sekali have a discussion, a group discussion to get an update daripada setiap individu anak buah kita. Hujung bulan dapatkan lagi result daripada setiap individu anak buah kita. Cukup. Tak perlu nak micromanage semuanya. Saya ada cerita tentang situational leadership sebelum ni. Yes, untuk kawan ni yang baru bekerja, kita boleh micromanage sebab apa, dia baru sangat. So you boleh buat direction dalam situational leadership. Yang S1 tu adalah direction. Tapi bila masuk ke level 2, you kena support dia. Just support. Support dari segi apa? Kalau kata asal dia lupa ke apa ke, remind dia. Kalau asal dia lupa step, remind dia. Tapi masuk ke bahagian seterusnya, level 3, coaching. Coaching ni dia lebih kepada appraise. Just orang kata bagi sokongan, bagi dorongan, keep it up, good job, bagus, ini cara dia, saya suka cara awak bekerja, keep it up. Kita bagi orang kata semangat, perangsang untuk mereka teruskan kerja yang baik. Dan masuk S4, itu bahagian level-level dewa lah, tahap dewa. Macam kawan kita tadi 5 tahun dah kerja, 12 tahun dah kerja, dah tahu dah selok-belok, tutup mata pun tahu macam mana nak buat. Itu delegating, terus bagi lepas kat dia tahulah nak buat kerja dia tuan-tuan dan puan-puan. Just dapatkan update saja seminggu sekali, sebulan sekali, dapatkan update progress tentang tugasan tersebut, tentang assignment tersebut. Itu cara ya tuan-tuan. So jangan micromanage tuan-tuan. Kalau saya pun lari. Kalau kita duduk micromanage setiap detail nak tahu, memang lari tuan-tuan dan puan-puan. So tolong Yang keenam, ini aku kata jadi bos dengan fear. Hang tahu aku siapa? Hang tahu aku siapa? Aku tahulah hang manusia biasa aja. Hang manusia biasa saja. Tak ada lebih, tak ada kurang pun. Okay, so tak perlulah nak tunjukkan your powers, your level, your position in the organisation. Tak perlu tuan-tuan dan puan-puan. Baru petang tadi saya tengok satu foto bumi yang ditangkap gambarnya berapa, mungkin sejuta tahun cahaya ke daripada astronaut. Dia menunjukkan bahawa bumi tu nampak titik kecil saja. Titik putih kecil saja. Dan titik putih kecil itulah dia mana kedudukan kita.
di mana apa yang kita cari, di mana apa yang kita duk rebut di dunia ni, di mana apa yang berlaku peperangan, perebutan kuasa dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan, titik kecil saja tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita nak cari, apa yang kita nak rebut, apa yang kita nak harapkan, apa yang kita nak banggakan dalam hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita bangga nyandi kita sebagai bos, bos kecil je pun gaji RM5,000. Kita bangga nyandi kita sebagai director in the organisation. Kita bangga nyandi kita sebagai MD in the organisation. Ada orang yang lebih tinggi lagi. Kita bangga yang diri kita sebagai Perdana Menteri bagi sesebuah negara. Kita bangga yang kita adalah President of the world of satu negara. Tapi sebenarnya bersani saja tuan-tuan dan puan-puan yang kita duk rebut, yang kita duk bergaduh sana sini, tolak sana tolak sini. Bersani saja yang kita cari, nikmat yang kita cari, yang kita duk rebut tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tolonglah buang segala sikap-sikap bodoh, bangang semua ni tuan-tuan dan puan-puan. Buang sikap-sikap negatif ni tuan-tuan dan puan-puan. Be humble to ourselves, be humble kepada anak-anak buah kita tuan-tuan dan puan-puan. Tiada mereka maka tiadalah kita tuan-tuan dan puan-puan. Dengan performance prestasi mereka lah maka kita wujudnya sebagai majikan, sebagai bos tuan-tuan dan puan-puan. So tolong jangan duk tunjuk sangat, jangan duk feeling bagus sangat. Anda sebagai manager, anda sebagai supervisor, anda sebagai director, anda sebagai MD of the organization. Tolonglah puan-puan, tuan-tuan, buang sombong, bongkok, bangang tu tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketujuh, visionless. Tak ada direction, tak ada visi. Ini majikan-majikan macam ni tuan-tuan dan puan-puan, elok lempak ke lombong. Majikan yang tak ada vision, tak ada vision dalam kehidupan dia. And dia tahu, okey, objektif sekian-sekian, follow saja. Dia tak ada yang objektif ataupun vision, a long term vision. Long term vision, apa dia nak daripada setiap anak buah ni, apa yang dia nak. Dia nak capai output harian, output bulanan, itu saja. Tapi tak lebih daripada itu. Ini pun jenis majikan, jenis bos yang bangang juga tuan-tuan dan puan-puan. Tolong jangan jadi majikan dan bos yang macam ni lah. Create a smart goals untuk setiap individu anak buah kita dan monitor closely perkembangan ataupun peningkatan goal tersebut setiap bulan ataupun setiap kuarter, dan kita harapkan anak buah kita dapat berkembang, dapat membangun, dapat menjadi successor pada diri kita. Itu yang kita nak harapkan tuan-tuan dan puan-puan. Yang seterusnya, favoritism. Ini lagi Hasam ni tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada manusia-manusia bos-bos macam ni, majikan-majikan macam ni, cekik lempak buang. Favoritism. Yang jenis orang kata pilih bulu, pilih kulit, hitam ke putih ke gelap ke, pilih jantina dan perempuan. Ini semua tuan-tuan dan puan-puan. Tolong jangan ada sikap-sikap favoritism ini. Di mana-mana ada sikap-sikap macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Dalam HR, pilih jantina. Maaf cakap. Dalam HR, pilih jantina. Perempuan monopoli HR, Human Resource Department. Dalam finance, dalam purchasing, pilih apa tuan-tuan dan puan-puan? Pilih bangsa tuan-tuan. Minta maaf saya cakap. Pilih bangsa. Finance, purchasing, engineering, pilih bangsa tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf cakap. So tolonglah, ubahlah sikap sebegini tuan-tuan dan puan-puan. Tolong measure the performance of your people, measure the integrity, measure the orang kata kebolehan, kemahiran seseorang pekerja baru contohnya mengikut kepada kepakaran mereka, mengikut kepada apa yang mereka boleh laksanakan. Janganlah pilih kulit tuan-tuan dan puan-puan, janganlah pilih kasih, janganlah pilih jantina tuan-tuan dan puan-puan. Cukup-cukuplah. Siapa kita di muka bumi Allah Ta'ala ni tuan-tuan dan puan-puan.
Tak perlulah kita berbangga dengan kulit kita, tak perlulah kita berbangga dengan jantina dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Buat kerja elok-elok lah tuan-puan. Kita nak mati, entah esok entah lusa Allah Ta'ala akan panggil kita, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita nak jawab kepada Allah Ta'ala nanti? Yang mana kita telah orang kata mendustakan periuk nasi orang. Kita telah orang kata menindakkan rezeki kawan tu yang sepatutnya dia dapat position tersebut, anda bagi ke orang lain. Itu orang kata nasihat kepada diri saya lah, tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang ke-9, arrogant. Sombong dan bongkak. Tadi saya ceritakan arrogant, sombong dan bongkak. Kita bos, tak boleh makan sekali dengan anak buah. Anak buah bagi pandangan sikit, apa punya pandangan hang bagi ni? Mangkap bin Ayun tu. Hang dah kerja dengan syarikat ni dah lama kan? Macam tu punya pandangan je yang boleh bagi. Memperkecilkan pandangan anak buah. That's the first and the last time you will receive an idea from your subordinate. Bila you meremeh-temehkan pandangan anak buah, that's it. Anak buah akan suam-suam kuku lah dengan you. Dan dia tak akan berikan lagi idea selepas saat dan ketika itu. Cuba, kalaupun pandangan tu tak berapa bagus, okey, saya suka idea tu. Tapi rasanya kalau kita adjust sikit, idea tersebut, kita tambah sikit garam sikit idea tersebut, macam ni, macam mana? Okey tak? Macam tu cara dia untuk kita ambil hati pekerja-pekerja kita. Barulah kita boleh orang kata recognize, barulah kita boleh orang kata encourage anak-anak buah untuk mengemukakan pendapat. Cuba lihat banyak syarikat-syarikat yang cuba untuk memperkenalkan orang kata recognition scheme. Siapa yang bagi idea yang dan terbukti idea tu bagus, syarikat akan berikan satu arahan, RM100 ke RM200 ke point dan sebagainya. Banyak kan syarikat-syarikat yang cuba nak memperkenalkan skim tersebut, tapi fail, tak berjaya. Sebab apa? Sebab majikan macam ni lah, bos-bos macam ni lah, yang orang kata merosakkan semangat, merosakkan orang kata jiwa pekerja-pekerja untuk contribute towards the success of the organisation. So tolonglah puan-puan ya, jangan bersikap sombong, muka macam toya. Buat perangai pula jadi bos sombong. Kalau apa nama, tak ada anak buah, you tak boleh jadi bos, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada syarikat tu, you tak boleh jadi bos. Adanya syarikat kerana adanya anak-anak buah ni, adanya pekerja-pekerja ni. Tak ada orang, you tak boleh jadi bos pun. You nak jadi bos kat siapa? Nak jadi bos dekat bilik ayam, nak jadi bos dekat meja, kerusi. So tolonglah tuan-tuan dan puan-puan. Yang seterusnya, angry. Marah. Naik angin. Dia ingat dia seorang saja yang boleh marah, boleh naik angin. Dia tak tengok lagi ni pekerja naik angin. Tapi masalahnya bila pekerja naik angin, terus report ke HR. Sebab apa? Insubordination. Tak dengar cakap. Biadab. Kurang hajar. Dan sebagainya. Tapi bila majikan meninggikan suara, bos meninggikan suara, dia ada hak untuk meninggikan suara. What the heck? Apa benda tu? Ini yang selalu yang berlaku lah tuan-tuan. Tolong jangan meninggikan suara lah. Tolong. Kita bos, yes bos. So tapi anda tidak ada hak untuk memarahi pekerja-pekerja anda. Yes, anda bekerja, pekerja tu adalah pekerja anda, hanya tempoh bekerja lah 8 sampai 5 petang. Lepas tu dia bukan pekerja anda dah. So tolonglah jangan buat perangai-perangai tak elok tu. Nak tunjukkan kemarahan, nak tunjukkan arrogant you. Dengan orang lain tak boleh marah ke tuan-tuan dan puan-puan? Tolonglah. Tolong jangan memarahi pekerja-pekerja. Dan kalau you nak marah, make sure pekerja you juga ada hak untuk marah kembali. Okay. Right, next. Saya pekas dah. Yang ke-11, blame. Menyalah, mempersalahkan orang. Hang lah, pasal hang lah. Hang lah, apa hang punya ni. Sebagai bos, salah satu tanggungjawab sebagai bos adalah
menerima kesalahan apa yang dibuat oleh anak-anak buah. Sebab apa? Kesalahan yang dibuat oleh anak-anak buah ada salah kita. Kita tak ajar. Salah kita sebab kita tak monitor. Salah kita sebab kita tak orang kata tak pantau baik-baik. Salah kita sebab kita tak beri advice awal-awal dahulu. Yes, mungkin waktu-waktu awal pekerja tu baru melaksanakan kerja tugasan tersebut, ada kesalahan-kesalahan. Jadi kita perlu dipertanggungjawabkan untuk menerima kesalahan tersebut. So jangan nak menyalahkan pekerja-pekerja. Yes, boleh sit down, elok-elok one on one dengan pekerja tersebut, beritahu apa masalahnya, beritahu apa isunya, beritahu kenapa benda ni salah dan apa yang boleh you buat untuk memperbaiki kesalahan tersebut, untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Itu bos yang baik. Jangan hambur elok-elok berikut dannya weekly meeting dengan anak-anak bos semua. Oi mangkuk, apa hang ni, pasal hang lah aku malu dah dengan MD. Present MD balun aku. Pasal hang lah. Jangan cari pasal macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan. Pekerja ada air muka, kita pun ada air muka. So tolong, bila kita jaga air muka orang, maruah orang Allah Ta'ala akan jaga maruah kita. Bila kita menjatuhkan air muka orang, nanya tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah. Tolong, please behave yourself. Yang ke-12, emosi. Jaga emosi lah tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita dah di tahap level manager ni, sepatutnya kita orang kata emosi kita lebih intelligent. That's why sebagai bos ni bukan setakat orang kata nak delegation saja yang perlu penting. Banyak soft skill yang perlu kita pelajari juga. Tapi banyak syarikat yang tak orang kata dia tak berapa nak setuju. Soft skill ni tak perlu, yang perlu technical skill ni, itu yang penting. Nak jadi engineer pun satu masa lagi perlu jadi manager. Perlu lead orang. Jadi soft skill is the most important tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana you nak bawa diri anda, macam mana you nak portray yourself to be a good person, to lead the organisation, to lead people. So you kena ada soft skill yang baik. Emotional intelligence perlu, penting. Sebab apa? Macam mana kita nak menangani masalah, macam mana kita nak be positive, macam mana kita nak stay put bila mana ada isu. Kita tak orang kata melenting, kita tidak melatah bila ada sesebuah isu orang kata hadir dalam hidup kita. Kita tak melatah, kita tak terus menyalahkan kawan tu, kawan ni dan sebagainya. Itu emotional intelligence tuan-tuan. Macam mana kita nak menangani masalah, macam mana kita nak stay calm, stay put, stay positive, to face the issues dengan secara positif, dengan secara rasional. Itu yang penting tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang seterusnya, yang terakhir, ini bonus. Katanya 12 ini yang terakhir bonus. The worst boss tend to neglect team building. Team building penting tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana? Sebab kita nak memupuk sikap saling mempercayai antara satu sama lain, antara pekerja dengan pekerja, antara bos dengan pekerja, dan antara pekerja dengan bos. Penting. Sebab bila ada bonding sesama pekerja dengan bos, bos dengan pekerja, pekerja dengan pekerja, barulah kita dapat bekerja dengan baik, barulah kita dapat kita bina satu matlamat yang terbaik dalam pasukan kita. Rather than hang pergi barat, aku pergi selatan, hang pergi utara, kawan ni pergi selatan, pergi timur. Tak nak macam tu. Kita kena sehati sejiwa mencapai satu matlamat yang sama. Itu team building tuan-tuan dan puan-puan. That's why kita kena ada one-on-one, regular one-on-one dengan setiap pekerja kita. Yes, you having a group discussion in the weekly meeting and the monthly meeting. Tapi one-on-one perlu juga tuan-tuan dan puan-puan sebagai majikan. Sebab apa? Kita nak mengenal hati budi mereka, sebab kita nak kenal diri mereka. Mereka pun nak kenal tentang anda. Barulah bila kita kenal antara satu sama lain, barulah kita boleh create bonding tu tuan-tuan dan puan-puan.
Jadi setakat itu saja yang saya nak kongsi hari ini. Harap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda untuk merubah, untuk memperbetulkan, untuk memperbaiki sikap anda sebagai bos, untuk mempersiapkan diri anda untuk menjadi bos yang terbaik, menjadi model di dalam organisasi, menjadi model kepada pekerja-pekerja anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.